Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada kali ini, kita akan mempelajari unit ke-7 iaitu magnet. Tajuk kita pada hari ini ialah apakah gunanya magnet? Unit 7 magnet. Standard kandungan 7.1 magnet. Standard pembelajaran 7.1.1 memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 61 sehingga 63. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir PDPR ini murid dapat memberi 3 contoh objek atau alat yang menggunakan magnet dengan betul. Pernahkah kamu mencuba permainan ini? Okey, kita tengok Okey, bukalah mulut. Saya hampir dapat kat ni. Wah, saya dapat lagi. Jadi, 3 orang murid ini dia mencuba satu permainan. Mungkin kamu pernah cuba permainan ini, iaitu dia permainan mengair ikan menggunakan joran. Bagaimanakah ikan dapat dipancing? Okey, bagaimana agaknya mereka dapat memancing ikan tersebut? Okey, jadi mereka dapat memancing ikan tersebut ini kerana mereka menggunakan magnet. Kita tengok pada pancing mereka tu mempunyai magnet, dan pada ikan mungkin mempunyai magnet ataupun mempunyai logam. Okay, logam ataupun besi pada ikan tersebut. Apakah gunanya magnet? Jadi cikgu percaya bahawa semua murid pernah melihat magnet. Jadi agaknya apakah kegunaan magnet dalam kehidupan kita? Okey, kita tengok situasi ini. Mak, bagaimanakah pintu peti sejuk boleh ditutup rapat? Pintu peti sejuk ada magnet, sayang. Okey, jadi kegunaan magnet yang pertama ialah pada alatan peti sejuk. Okey, kalau kita lihat peti sejuk di rumah kita, pada pintunya dia ada satu pada penjuru di sekeliling pintu itu adanya magnet yang disaluti oleh plastik. Okey, magnet ini dia membantu untuk menutup pintu peti supaya rapat. Seterusnya kita tengok situasi seterusnya. Bagaimanakah tanda nama cikgu boleh melekat tanpa menggunakan pen? Oh, tanda nama ini ada magnet. Jadi kita tengok kat situ. Kegunaan yang kedua iaitu tanda nama. Magnet digunakan pada tanda nama. Okay, jadi kalau sebelum ini tanda nama ni dia gunakan pen. Jadi bila kita menggunakan pen, baju kita kena cucuklah baju tu pada pen tu, cucuk pada baju. Jadi dia menyebabkan baju kita berlubang. Baju berlubang, ataupun bila terlupa untuk cabut tu, pen kan daripada besi, jadi menyebabkan berkarat bila masuk dalam mesin basuh, kena air dan sebagainya. Jadi kita menggunakan magnet. Jadi pada satu bahagian ini plastik yang digamkan dengan magnet, dan pada bahagian yang tertulis nama ni dia letakkan satu besi besi kat sini. Jadi yang magnet ni, yang bahagian yang mempunyai magnet ni dimasukkan ke dalam baju, dan tanda yang ada nama ni diletak di luar. Jadi dia akan melekat di luar baju. Jadi melekatlah tanda nama pada baju tersebut. Itu kegunaan yang kedua. Kegunaan yang ketiga ini murid biasa nampak, iaitu digunakan pada kotak pensel. Kita tengok
Okey. Kotak pensel ini dia boleh tutup rapat disebabkan ada magnet. Pada bahagian atas ni biasanya, tengok bahagian atas biasanya ada besi kat sini, ditampal besi, dan pada bahagian bawah ni adanya 2 magnet di dalam ni. Jadi magnet itu membantu kotak pensel ini untuk tutup dengan rapat. Seterusnya kita tengok situasi ni. Skru ini jatuh lagi. Gunalah pemutar skru bermagnet ini. Magnetnya boleh memegang skru. Jadi masalah ini kita dapat selesaikan dengan menggunakan pemutar skru bermagnet. Ada pemutar skru yang mempunyai magnet. Bila kita dekatkan dengan skru ni, dia boleh menarik dan memegang skru ini. Barulah skru kita tak jatuh ketika buat kerja. Apakah contoh yang lain kegunaan magnet di sekeliling kita? Cuba kamu fikirkan, apakah kegunaan magnet yang ada selain daripada situasi tersebut tadi. Kita ada kegunaan pada peti ais, kita ada kegunaannya pada tanda nama, pada kotak pensel dan juga pada pemutar skru. Sudah kamu fikirkan? Jadi kita lihat apa lagi kegunaan magnet ini. Kita ada kat sini permainan. Permainan dart ini dia menggunakan magnet. Jadi kalau kita lihat permainan dart ni sebenarnya dia mempunyai kat depan mempunyai macam sesuatu long besi yang tajam ataupun macam bentuk jarum. Jadi dia boleh melekat pada dart, tapi itu mungkin membahayakan kepada budak-budak. Jadi dia direka dengan menggunakan magnet yang terbaru. Seterusnya ini pun kamu biasa tengok, iaitu penggunaan magnet pada beg tangan. Beg pun banyak menggunakan kalau kita lihat butang macam ni. Butang dia jadi butang ini mempunyai magnet. Seterusnya kita ada juga penggunaan magnet pada permainan catur. Catur atau dalam bahasa Inggeris kita panggil chess. Jadi bila dia letakkan magnet pada buah catur dan papan ini mempunyai kepingan besi lah di bawahnya. Bila dia letakkan macam ni, buah catur dia tak mudah jatuh. Jadi bila kita main angin bertiup ke ataupun ada gangguan dia, buah catur tu tetap berada pada papan catur. Dan seterusnya pelekat nota bermagnet. Ini juga fungsi yang biasa kita lihat, kita panggil magnet freeze biasanya, iaitu kita letakkan magnet tu kat peti kita kan. Kalau kita pergi jalan-jalan dekat tempat pelancongan, peranginan, contoh Cameron Highland, kita akan beli magnet freeze. Jadi magnet freeze itu dia juga berfungsi sebagai pelekat nota ni. Dia bukannya untuk kita hiasan di peti saja, hiasan di peti sejuk saja, bukan. Jadi sebenarnya kita boleh tulis apa-apa dekat peti tu. Contoh kita tulis resipi, apa yang kita nak buat, nota, kita lekatkan pada peti sejuk kita. Itu fungsi sebenarnya. Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang kegunaan ataupun alatan yang mempunyai magnet. Jadi kita lihat kat sini, ini ialah antara alatan yang kita telah kenal pasti yang menggunakan magnet. Mungkin ada lagi alatan lain yang menggunakan magnet. Kita boleh lagi cari apakah alatan yang menggunakan magnet. Ini ialah sebahagian daripadanya. Kita ada peti ais, kotak pensel, pemutar skru, permainan catur, beg tangan, pelekat nota bermagnet, permainan dart dan tanda nama. Jadi latihan hari ini alatan bermagnet, buku aktiviti muka surat 41. Boleh lihat kat sini, baca arahannya. Alatan bermagnet, tandakan tik pada alat yang menggunakan magnet. Jadi
tandakan tik pada semua alat yang menggunakan magnet. Okey, pilih alat yang menggunakan magnet sahaja. Jadi, itu saja pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Sila komen nama, kelas dan nama sekolah anda di bawah. Jumpa lagi. Bye.